Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang kita akan masuk bab 5.2 iaitu 3 keadaan jirim. Jadi secara ringkasnya, jirim terdiri daripada jirim wujud dalam 3 keadaan. Yang pertama pepejal, yang kedua cecair, yang ketiga gas. Okey, kalau pepejal ni contoh macam cawan, meja. Kalau cecair macam air, madu. Yang ketiga gas. So gas macam teh ataupun kopi panas, lepas tu keluar asap tu kan. Yang tu lah dia punya gas. Wap yang terhasil daripada teh panas yang berada dalam keadaan gas. Okey. Jadi air dia merupakan satu-satunya bahan di muka bumi ini yang wujud secara semula jadi dalam tiga keadaan. So dia boleh jadi pepejal, dia boleh jadi cecair, dia boleh jadi gas. Macam mana tu? Okey, macam contoh pepejal, apabila air bila kita sejukkan dia akan jadi air ketui. Air ketui itulah nama dia pepejal. Yang kedua dia akan jadi cecair apabila ais tu kita letakkan pada suhu bilik. So dia akan jadi cecair ataupun air biasa. Lepas tu kalau terlalu panas pula, air yang dipanaskan pada suhu 100 Celsius pula akan berubah menjadi steam ataupun menjadi air ataupun menjadi gas lah. Steam tu air dalam keadaan gas. Kita panggil steam. So next, perbandingan sifat-sifat antara 3 keadaan jirim. Yang pertama kita ada 3 keadaan kan. Kita ada pepejal, kita ada cecair, kita ada gas. Okey, sifat dia meliputi bentuk, jisim, isi padu dan juga kebolehmampatan. Sebagai contoh, bentuk untuk pepejal dia mempunyai bentuk yang tetap. Okey, meja dia meja lah. Tapi kalau cecair dia mengikut bentuk bekas yang diisi. Jadi kalau kita air kita isi dalam botol, so nanti cecair tu dia ikutlah botol. Kalau kita isi dalam cawan, dia ikutlah cawan. Kemudian gas. Gas mengikut bentuk bekas yang diisi juga macam cecair. Kemudian jisim. Kalau pepejal dia mempunyai jisim yang tetap. Cecair pun sama, dia mempunyai jisim yang tetap. Tapi kalau gas, dia tak ada jisim yang tetap. Isi padu. Isi padu pepejal tetap. Cecair pun isi padu cecair tetap. Tapi kalau gas, dia mengikut isi padu bekas. Kebolehmampuan. Kalau pepejal tidak boleh dimampatkan. Kalau cecair sukar dimampatkan. Kalau gas boleh dimampatkan. Kalau macam gas ni, ruang antara zarah dia besar. Susunan zarah dia berjauhan antara satu sama lain. Pergerakan zarah bebas bergerak secara rawak dan berlanggar antara satu sama lain. Yang kedua cecair. Kalau ruang antara cecair dia sederhana, tersusun rapat. Pergerakan zarah terbebas, bebas bergerak, menggelongsor dan berlanggar antara satu sama lain. Tapi kalau pepejal, ruang zarah tu dia kecil, dia rapat-rapat. So dia punya ruang yang contoh macam ni kan. Macam bulat-bulat tu. Dia rapat, dia rapat. So dia punya ruang antara kecil tu, antara bulat ke bulat tu sikit lah. Kalau macam gas tu, ada yang macam bulat tu, ada yang kat sana, ada yang kat sini. So pergerakan zarah bergetar pada kerudutan yang tetap. Susunan zarah pun tersusun dengan sangat rapat. Kayu atau besi digunakan untuk membina jambatan kerana pepejal mempunyai susunan yang padat dan bentuk yang tetap. Okey, kadar resapan dalam 3 keadaan jirim. Pernahkah anda terfikir bahawa bau minyak wangi dapat dihidu selepas disembur walaupun dari tempat yang agak jauh? Mengapa? Penyebaran bau seperti ini sebenarnya disebabkan oleh
zarah-zarah bau yang terlalu halus bergerak dalam zarah-zarah udara. Zarah-zarah ini bergerak secara rawak dalam pelbagai arah dan menyebabkan bau wangian itu tersebar. Kita boleh katakan bahawa resapan telah berlaku. Jadi resapan ni apa? Resapan ialah proses pergerakan zarah-zarah jirim dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Okey, nanti kita sambung. Seterusnya, perubahan keadaan jirim disebabkan oleh penyerapan dan pembebasan haba berdasarkan teori kinetik. Rasna datim dan senang berkiraati. Alhamdulillah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.